Baru-baru ni telah pun diumumkan oleh Menteri Pendidikan kita, iaitu UPSR telah pun dimansuhkan. Yang mana UPSR mula diperkenalkan pada tahun 1988. Saya pun tak lahir lagi. Sampailah sekarang dah ada anak dua pun kita masih menggunakan UPSR sebagai medium untuk menguji murid-murid di sekolah rendah. Jadi, UPSR ni diperkenalkan menggantikan penilaian darjah 5 dan telah pun digunakan pakai sehingga tahun ini. Sebenarnya 2020 pun UPSR telah pun tidak dijalankan tapi dengan status dibatalkan. Tapi pada tahun 2021 telah rasmi dimansuhkan. Berkaitan dengan perkara ini telah mendapat banyak respon daripada guru dan juga ibu bapa di media sosial. Jadi saya membuat sedikit kesimpulan tentang apa positifnya ada UPSR dan apa pula positifnya tanpa UPSR. Yang pertama, positifnya ada UPSR adalah murid tahu tahap pencapaian keseluruhan semasa di sekolah rendah. Daripada tahun 1 sampai tahun 6 murid ni belajar, mereka nak tahu satu pencapaian yang mana ini adalah level standard. Ini adalah level di mana seluruh Malaysia menggunakan kaedah ini daripada Perlis sampai ke Johor, Sabah, Sarawak, dia punya penilaian dia sama. Jadi kita nak tahu di manakah pencapaian murid tu dengan menggunakan satu kaedah yang selaras di seluruh Malaysia. Yang kedua, murid mempunyai target yang positif di dalam pendidikan. Seawal sekolah rendah lagi murid dah mempunyai positif, aku nak capai 6A satu hari nanti. Jadi ini adalah satu benda yang positif. Dan setiap kali exam atau ujian, apabila dia tak capai 6A, diorang ni akan sentiasa berusaha untuk buat lebih baik, lebih baik, lebih baik sampailah mendapat 6A. Itu adalah satu benda yang positif. Dan yang ketiga adalah mempunyai satu standard ataupun aras untuk memasuki sekolah berasrama ataupun MRSM. Contohlah satu standard yang diletakkan nak masuk sekolah berasrama atau MRSM kena ada 6A. So ini standard selaras. Jadi senang untuk kita tapis murid-murid ni berdasarkan pencapaian yang ada. Dan apa pula kelebihannya tidak ada UPSR ni? Yang pertama, mendidik murid-murid untuk belajar kerana ilmu, bukan kerana peperiksaan. Seperti mana yang kita tahu selama ni kita telah pun dibiasakan dengan exam oriented. Jadi daripada kecil kita dah terbiasa dengan periksa. Jadi murid belajar kerana adanya periksa, bukan kerana nak belajar, nak mendapatkan ilmu tu sendiri. Sampaikan satu tahap kerana nak akan dapat cemerlang dalam periksa ni, sampaikan satu tahap, hanya belajar tajuk ni. Ini je keluar periksa. Tajuk lain tak payah belajar sebab tak keluar periksa. So, murid fokus lebih kepada tajuk yang diberitahu saja. So, itu menunjukkan dia belajar kerana nak exam. So, dengan tak adanya UPSR, mereka belajar semua kerana ilmu tu sendiri. Yang kedua, kurangnya bebanan guru dan juga tekanan kepada murid dan ibu bapa. Sebagaimana yang kita tahulah, guru-guru tahun 6 ni memang sibuk kalau musim-musim UPSR. Sibuk dengan kelas tambahan, waktu cuti pun kelas tambahan, waktu dah habis sekolah pun murid akan ada kelas tambahan. Kadang-kadang buat kelas tambahan malam, sibuk pula dengan seminar, teknik menjawab soalan UPSR dan sebagainya. Dan kurangnya tekanan kepada murid adalah di mana murid-murid tidak mempunyai satu beban dalam kepala untuk aku kena capai 6A. Bermaksud ada murid-murid yang seawal tahun 3, tahun 2 dah disuruh pergi tuition kerana nak mencapai tahap 6A tu tadi. Hilanglah zaman kanak-kanak, momen kanak-kanak tu kerana mereka nak mencapaikan 6A tu, sehingga daripada awal lagi mereka dah disuruh pergi ke tuition. Dan kurangnya tekanan kepada ibu bapa adalah tak adalah compare lagi, anak aku 6A ni, anak engkau berapa A? Anak aku 6A, esok dah boleh jadi doktor dah kan. Tak adalah lagi momen-momen macam tu, membanding-bandingkan murid-murid ni, membandingkan anak-anak kan. So kurangnya tekanan kepada ibu bapa dan murid-murid. Dan yang ketiga adalah memandang sama rata kepentingan semua subjek dan juga co-akademik. Yang mana sebelum ni kita hanya memandang subjek UPSR ni adalah subjek yang penting, dan kita menganaktirikan atau memandang sebelah mata kepada subjek seperti pendidikan seni, reka bentuk teknologi, pendidikan jasmani, sejarah dan subjek-subjek yang lain yang tidak ada dalam UPSR. Kita juga memandang co-curriculum, sukan, wakil sekolah itu sebagai satu perkara yang tidak penting. Sampai ada yang kata jangan jadi wakil sekolah, nanti tak masuk kelas, tak belajar. Tapi sekarang ni semua sama rata kerana mereka tidak lagi dinilai atas kertas berdasarkan markah A, B atau C, tapi mereka dinilai sama rata semua kerana co-curriculum dan sukan juga memberi sumbangan di dalam PAJSK mereka untuk mereka masuk ke sekolah menengah nanti. Dengan tak adanya UPSR ni, apa penilaian yang mereka buat untuk murid-murid ni? Sebenarnya antara penilaian yang dia buat adalah, saya dah pernah terangkan dalam video dekat dalam ML Studio ni tahun lepas, iaitu menggunakan pentaksiran bilik darjah PBD yang ada TP1 sampai TP6. TP6 paling tinggi, TP1 paling rendah. So semua subjek ini akan dinilai sama rata, sama penting, dan murid-murid perlu lebih menonjol di dalam kelas. Kalau ada presentation, libatkan diri. Kalau ada projek, libatkan diri. Serlahkan diri anda di dalam kelas di depan guru-guru anda kerana anda sedang
sedang dinilai sepanjang tahun. Itulah cara penilaian yang terkini. Jadi kesimpulannya di sini, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menerima sesuatu dasar itu dengan positif kerana pastinya KPM telah pun membuat kajian dan juga berbincang dengan pelbagai pihak sebelum mengubah sesuatu dasar. Dan apabila dasar tu dah terlalu lama pun, dia perlu dikaji semula untuk adanya penambahbaikan. Jadi sebagai guru, ibu bapa atau murid sendiri, bersedialah dengan norma baru pendidikan kita ni. Tidak ada lagi peperiksaan besar untuk sekolah rendah, dan KPM juga sedang memperkasakan lagi PBD, sedang menambah baik PBD ini untuk memastikan dia adalah satu penilaian yang betul-betul berkualiti.